Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, untuk pelajaran matematik hari ini, cikgu akan sambung berkaitan dengan subtopik 8.2.2 iaitu tafsiran graf fungsi. Ini kamu boleh rujuk juga dalam buku teks matematik kamu, buku surat 158. Okey. Melalui subtopik ini kita akan tengok bagaimana cara untuk kita membaca graf fungsi. Contohnya apabila diberikan nilai X. Apakah pasangan tertib bagi nilai X iaitu nilai Y? Okey, melalui graf fungsi tersebut. Okey, daripada graf fungsi yang telah dibina, kita boleh membuat tafsiran dan ramalan terhadap situasi yang berlaku atau akan berlaku mengikut hubungan yang diperoleh daripada pemboleh ubah. Okey, tengok contoh 10 ni. Okey, soalan dia, rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi Y sama dengan 2X tambah 2. Berdasarkan graf, tentukan A nilai Y apabila X sama dengan 2. Soalan B, nilai X apabila Y sama dengan 4. Okey, ini rajah ni kalau kamu tengok. Ini adalah satu graf fungsi. Kamu tengok warna merah jambu ni. Ini fungsi dia iaitu Y sama dengan 2X tambah 2. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan soalan tersebut? Tengok kat sini ya. Daripada graf, okey, A, kita nak cari nilai Y apabila X sama dengan 2. Jadi kamu kena tengok daripada graf tersebut. Okey, cikgu besarkan graf ni. Okey, daripada graf yang diberi, ini adalah paksi X, jadi paksi Y. Ini adalah nilai-nilai pada paksi X iaitu tengah-tengah ni 0, 1, 2, 3 dan di sebelah kiri sebelum kosong kat sini adalah negatif 1, negatif 2. Okey, dan di mana nilai pada paksi Y iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ke bawah bernilai negatif iaitu negatif 1. Jadi kita tengok daripada paksi X, cari nilai X sama dengan 2, iaitu di sini ya. X sama dengan 2. Jadi kamu perlu gunakan pembaris. Gunakan pembaris, buat satu garis lurus hingga bersentuhan ataupun bersilang dengan graf fungsi ini. Buat satu garis lurus, tapi pastikan garis lurus kamu itu dalam bentuk garis putus-putus. Buat dalam bentuk garis putus-putus. Okey, apabila sudah bersentuhan dengan graf fungsi ini, kemudian kamu buat lagi satu garis lurus, okey, ke arah paksi Y. Dan garis lurus yang kamu buat itu sama juga dalam bentuk garis putus-putus. Dan garis lurus itu sebenarnya dia selari dengan paksi X ni. Okey, hinggalah dia bersentuhan dengan paksi Y. Dan apabila garis putus-putus itu sudah menyentuh paksi Y, kamu boleh baca nilai Y dia adalah persamaan 6. Seperti mana kamu tengok di sini lah. Okey, itu jawapan untuk A. Untuk B pula, apabila Y sama dengan 4, okey, maka X sama dengan berapa? Jadi daripada graf juga, kamu tengok nilai Y sama dengan 4. Okey, tengok pada paksi Y, tengok nilai Y sama dengan 4, buat satu garis san putus-putus yang selari dengan paksi X hingga dia bersilang ataupun bersentuh dengan graf. Okey, kemudian kamu bina lagi satu garis lurus ke bawah. Dan garis lurus itu sama juga dalam bentuk garis putus-putus. Dan garis lurus itu mestilah selari dengan paksi Y ni. Seperti rajah ni. Kamu bina garis putus-putus itu hinggalah dia bersentuhan dengan paksi X di sini. Jadi di sinilah adalah jawapan dia, iaitu apabila Y sama dengan 4, nilai X dia adalah 1. Jadi untuk soalan dalam peperiksaan, kamu kena lukis macam ni. Seperti mana rajah ini. Okey, seterusnya pula. Tengok pula contoh 11. Okey, rajah berikut menunjukkan graf bagi fungsi Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2. Berdasarkan graf, tentukan A nilai Y apabila X sama dengan 2 dan B nilai-nilai X apabila Y sama dengan 7.
Okey, soalan B ni kamu kena faham apabila soalan cakap nilai-nilai X, maksudnya nilai X tersebut lebih daripada 1. Okey, kita tengok dulu penyelesaian untuk soalan A daripada graf yang diberi. Ini graf yang diberi dan ini adalah graf fungsi dia yang kamu tengok dalam yang dilukis dengan warna merah jambu. Okey. Jadi daripada graf tersebut untuk soalan A, apabila X sama dengan 2, nak cari nilai Y, jadi kamu kena tengok pada paksi X. Nilai X sama dengan 2. Okey. Okey, pada paksi X, tengok nilai X sama dengan 2, kamu tengok kat sini. Ini nilai X sama dengan 2. So, seperti yang kaedah yang pertama tadi, kamu buat satu garisan ke atas. Garisan putus-putus ke atas gunakan pembaris hingga bersentuhan dengan graf ini. Dan garisan yang kamu bina itu adalah selari dengan paksi Y. Okey. Okey. Apabila garisan putus-putus itu sudah menyentuh graf atau bersilang dengan graf ini, kamu bina satu lagi garis putus-putus ke arah paksi Y, dan garis putus-putus itu mestilah selari dengan paksi X. Seperti mana rajah ini. Okey. Bermula garisan putus-putus yang kamu nak bina tu mestilah bermula pada persilangan garis putus-putus yang tadi yang kamu bina daripada paksi X tadi. Okey, di sinilah. Okey. Kemudian apabila garis putus-putus yang kamu bina yang mana selari dengan paksi X itu sudah menyentuh paksi Y di sini, jadi kamu boleh baca jawapan dia iaitu nilai Y sama dengan 2. Sebab itu kita dapat jawapan dia apabila X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2. Okey. Yang kedua, soalan B. Apabila Y sama dengan 7, okey, sama juga kaedah dia, kamu tengok nilai Y sama dengan 7 pada paksi Y. Jadi tengok skala yang digunakan ada 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi 7 di mana? 7 berada di tengah-tengah di antara 6 hingga 8. Jadi di sinilah. Okey, pada nilai Y sama dengan 7, kamu bina satu garisan putus-putus ke kiri dan juga ke kanan. Kerana kita ada graf di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Sebab graf ini berbentuk lengkungan. Jadi pertama kamu bina satu garis putus-putus ke kiri, dan garis putus-putus itu mestilah selari dengan paksi X sehinggalah dia bersilang ataupun bersentuh dengan graf. Okey. Dan pada titik persilangan dengan graf itu, kamu bina pula satu garis putus-putus ke bawah. Garis putus-putus yang kamu bina tu mestilah selari dengan paksi X, paksi Y. Okey. Bina garis putus-putus ke bawah hingga bersentuhan dengan paksi X. Okey, bila bersentuhan dengan paksi X di sini, kamu boleh baca nilai X di sini. Okey, seperti mana dalam buku teks ini, nilai X di sini kalau kamu baca adalah sama dengan negatif 3. Jadi itu nilai X yang pertama. Kemudian kamu buat satu lagi garis putus-putus ke kanan. Okey, daripada nilai Y sama dengan 7 ni, garis putus-putus ke kanan, dan garis putus-putus tersebut mestilah selari dengan paksi X. Kemudian apabila garis putus-putus itu sudah bersilang ataupun bersentuh dengan graf ini, kamu bina satu lagi garis putus-putus ke bawah. Okey, dan garis putus-putus yang ke bawah ini mestilah selari dengan paksi Y. Okey, apabila garis putus-putus ke bawah itu bersentuhan dengan paksi X. Okey, seperti ini, kamu boleh baca nilai X di sini iaitu X sama dengan 3. Okey, jadi kamu sudah dapat jawapan dia apabila Y sama dengan 7, maka X sama dengan 3 dan negatif 3. Okey, itu cara dia bagaimana kita mentafsir graf. Okey, alright. Kita sambung lagi. Okey, kita tengok contoh 12. Ini pun sama dalam buku teks matematik kamu. Contoh 12, soalan dia, graf fungsi di sebelah menunjukkan pergerakan sebiji bola yang dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Okey, berdasarkan graf, tentukan A, jarak bola itu dari tanah pada minit pertama.
Dan B, masa bola menyentuh tanah. Okey, jadi bagaimana kita nak menyelesaikan soalan ini? Tengok soalan A ya. Jarak bola itu dari tanah pada minit pertama. Tengok pada graf. Graf ini ada dua paksi, paksi X. Ini biasa kalau kita ingat, kita lukis graf, ini adalah paksi X, paksi mengupuk. Paksi X ini dia gunakan pemboleh ubah masa dalam unit minit, manakala pada paksi Y dia gunakan pemboleh ubah tinggi dalam unit meter. Okey, jadi kita tengok maklumat yang diberi, dia kata okey, minit pertama. Minit pertama tu maksudnya 1 minit lah. Okey, kita tengok daripada graf, graf fungsi yang dibina, yang inilah graf yang diberi satu garisan warna merah jambu. Ini adalah graf dia. Jadi kamu tengok pada nilai masa, iaitu minit ni 1. Kenapa 1? Sebab minit pertama. Okey, pada nilai masa 1 minit, kamu lukis satu garis putus-putus ke atas. Dan garis putus-putus itu mestilah selari dengan paksi Y ataupun paksi tinggi ini. Okey, sehinggalah dia bersentuhan dengan graf. Dan apabila bersentuhan ataupun bersilang dengan graf, kamu lukis pula satu garis putus-putus ke kiri hingga bersentuhan dengan paksi Y ataupun tinggi. Dan garis putus-putus yang kamu lukis itu mestilah selari dengan paksi X ataupun masa. Okey, apabila garis putus-putus itu sudah bersentuhan dengan paksi Y ataupun tinggi, kamu boleh baca kat sini nilai tinggi dia itu bersamaan 2. Dan itulah jawapan dia, jarak dia ataupun tinggi dia bersamaan dengan 2. 2 apa? 2 unit dia meter. Sebab itu jawapan apabila X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Okey, maka jarak bola dari tanah pada minit pertama ialah 2 meter. 2 meter sebab unit dia meter. Okey, itu jawapan A. Tengok jawapan B pula. Masa bola menyentuh tanah. Okey, macam mana kita nak tahu masa bola menyentuh tanah? Kamu kena ingat, bila bola dia menyentuh tanah, bola itu mempunyai ketinggian bersamaan berapa? Tak ada tinggi lah. Tak ada tinggi maksudnya 0 meter. Kosong. Jadi kamu kena tengok berapakah nilai X ataupun nilai pemboleh ubah masa pada paksi X ini pada nilai tinggi bersamaan 0. 0 meter. Okey, jadi di sinilah kalau kosong kat bawah ni. Cikgu besarkan kat sini. Ni kosong ni. Nilai tinggi kosong kat sinilah. So pada nilai tinggi kosong, kamu tengok nilai masa dia adalah bersamaan 2. Dia bersilangan ni, graf ni, 2. Jadi jawapan dia adalah 2 apa? 2 minit. Okey. Sebab itu kalau kamu tengok jawapan dia, apabila bola menyentuh tanah, tingginya ialah 0. Apabila Y sama dengan 0, X sama dengan 2. Maka bola menyentuh tanah pada minit ke-2. Itu jawapan dia. Okey, seterusnya pula. Tengok contoh 13. Okey, soalan dia dalam Expo Keusahawanan yang lepas, Anis telah menjual nasi goreng di gerai Persatuan Pengguna. Graf di sebelah menunjukkan bilangan bungkus nasi goreng yang dijual dengan keuntungan yang diperoleh Anis. Okey, soalan dia berdasarkan graf A, berapakah keuntungan yang diperoleh Anis sekiranya dia berjaya menjual 20 bungkus nasi goreng? Soalan B, jika Anis mendapat keuntungan sebanyak Rm20, berapa bungkuskah nasi goreng yang telah dijualnya? Soalan C, berapakah keuntungan Anis jika 26 bungkus nasi gorengnya terjual? D, nyatakan satu inference yang sesuai bagi graf jualan itu. Inference ni maksudnya kesimpulan lah, lebih kurang kesimpulan. Okey, dan E, berdasarkan trend graf tersebut, ramalkan keuntungan Anis jika 60 bungkus nasi gorengnya berjaya dijual. Okey, kamu tengok di sini, ini graf graf ini menunjukkan keuntungan yang diperolehi Anis pada paksi Y dan juga bilangan bungkus nasi goreng dalam unit pada paksi X. Ini graf dia. Jadi kita tengok soalan A macam mana nak cari jawapan dia. Soalan A,
Okey, berapakah keuntungan yang diperoleh Anis sekiranya dia berjaya menjual 20 bungkus nasi goreng. Jadi macam mana nak buat? Jadi kita tengok pada bilangan bungkus ni, iaitu pada paksi X. Cari bilangan 20 bungkus. 20 bungkus kat sini. Jadi pada 20 bungkus ni, kamu bina satu garis putus-putus ke atas hingga bersentuhan dengan graf ini. Dan garis putus-putus yang kamu bina itu mestilah selari dengan paksi Y ataupun keuntungan. Okey, apabila sudah bersentuhan dengan graf ini, seterusnya kamu bina satu garis putus-putus ke kiri. Dan garis putus-putus itu mestilah selari dengan paksi X. Paksi X iaitu bilangan bungkus nasi goreng ni. Okey, dan garis putus-putus itu kamu bina sehingga dia bersentuhan dengan paksi Y ataupun keuntungan, dan kamu boleh dapat jawapan dia, kamu baca nilai dia bersamaan dengan 10. Ini ya. Yang cikgu cakap tadilah. Ini jawapan dia. Tu jawapan dia 10. Kena buat macam ni. Sebab itu jawapan A, jawapan dia sama dengan 10 ataupun nilai unit dia adalah RM10. Okey, B pula. Jika Anis mendapat keuntungan sebanyak RM20, berapa bungkuskah nasi goreng yang dijualnya? Okey, jadi kita nak tengok macam mana. Kita tengok pada graf pada paksi Y lah, sebab keuntungan pada nilai 20. Jadi pada nilai 20 ni kamu bina satu garis putus-putus ke kanan, dan garis putus-putus itu mestilah selari dengan paksi Y sehingga dia bersentuhan dengan graf ini. Okey, dan apabila sudah bersentuhan dengan graf pada titik persilangan tersebut, kamu bina satu garis putus-putus ke bawah. Dan garis putus-putus itu mestilah selari dengan paksi Y ataupun keuntungan ini. Dan jawapan yang kamu akan dapat apabila garis putus-putus itu sudah bersentuhan dengan paksi X ataupun bilangan bungkus nasi goreng. Itu kamu akan dapat nilai dia 40 bungkus. Ini jawapan dia lah. Buat macam ni, dan bila bersentuhan, lukis satu garis putus ke bawah hingga bersentuhan dengan paksi X di sini. Itu dapat jawapan dia bersamaan 40 bungkus. Okey, yang C pula. Okey, berapakah keuntungan Anis jika 26 bungkus nasi gorengnya terjual? Jadi macam mana nak buat? Kaedah dia sama. Tengok pada paksi X yang iaitu mewakili bilangan bungkus nasi goreng. Cari nilai 26. Tengok. So 26 dekat sini lah. Kamu kena tengok. Di tengah-tengah ni 25. So tambah satu lagi 26. Okey, pada nilai 26 tu kamu bina satu garisan putus-putus ke atas. Iaitu garisan putus-putus itu mestilah selari dengan paksi Y hingga bersentuhan dengan graf. Dan pada titik persentuhan ataupun titik persilangan, maafkan cikgu, pada titik persilangan garis putus-putus dengan graf itu, kamu bina satu garis putus-putus ke kiri. Okey, dan garis putus-putus yang kamu bina itu mestilah selari dengan paksi X ataupun bilangan bungkus nasi goreng ini. Okey, dan kamu akan dapat jawapan dia apabila garis putus-putus itu sudah menyentuh paksi Y. Dan dapat di sini seperti mana dalam buku teks ni nilainya adalah 13. Jadi jawapan dia adalah apabila Anis menjual 26 bungkus nasi goreng, keuntungan yang didapat bersamaan dengan RM13. Okey, soalan D, nyatakan satu inferen yang sesuai bagi graf jualan itu. So inferen tu maksudnya kesimpulan lah. Jadi kita tengok daripada graf ini, apa kamu tengok? Apa pendapat kamu? Tengok, semakin banyak bilangan bungkus nasi goreng yang Anis jual, semakin tinggi keuntungan yang dia dapat. Jadi kamu boleh tulis keuntungan, jumlah keuntungan Anis meningkat ataupun bertambah jika bilangan bungkus nasi goreng yang dijualnya bertambah ataupun meningkat. Ini antara contoh jawapan untuk D. Dan akhir sekali E, berdasarkan trend graf tersebut, ramalkan keuntungan Anis jika 60 bungkus nasi gorengnya berjaya dijual. Okey, kalau 60, macam mana nak buat? Kita nak buat ramalan daripada graf ini. Tengok pada nilai bilangan bungkus nasi goreng, 60, bina satu garis putus-putus ke atas, okey, hingga bersentuhan dengan graf ini. Okey, dan garis putus-putus itu mestilah selari dengan
paksi Y ataupun keuntungan. Okey, dan apabila sudah bersentuhan dengan graf atau pada titik persilangan tersebut, kamu bina satu garis putus-putus ke kiri, iaitu mestilah selari dengan paksi Y. Okey. Dan apabila garis putus-putus yang kamu bina itu menyentuh pada paksi Y ini, kamu boleh dapat jawapan dia, iaitu 30 ringgit. Okey, sebab itu jawapan dia adalah RM30. Okey, ada jawapan kat sini. Ada. Ini kamu kena buat lah. Okey, itu jawapan dia RM30. Okey, jadi untuk pelajaran kita pada hari ini, cikgu berhenti sampai contoh 13. Okey, cikgu nak kamu cuba fahami video ni. Kalau ada yang kamu tak faham, boleh tanya cikgu lah. Boleh mesej cikgu dalam Telegram kelas matematik. Okey, ataupun boleh mesej cikgu dalam Telegram cikgu lah. Okey, dan sebagai latihan untuk hari ini, cikgu nak kamu buat. Okey, cikgu nak kamu buat latihan ini. Latihan jom cuba 8.2. Okey, latihan jom cuba 8.2. Cikgu nak kamu jawab soalan nombor 5. Okey, tolong buat soalan nombor 5 ni. Okey, buat dalam buku latihan matematik 2 kamu. Okey, kalau ada masalah berkaitan latihan ini, boleh tanya cikgu lah, boleh mesej cikgu dalam Telegram. Okey, sekian saja kelas kita hari ini. Terima kasih semua.